أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali, mari kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan lagi kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini kuliah Masjid Abidin ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Asy-Syaikh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang dimuatkan di dalam karya beliau Al-Hikam. Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-205, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا. Maksudnya, jika kabur bagimu dua hal, keliru, tak jelas, maka perhatikan, yakni lihatlah mana yang lebih berat terhadap nafsumu. Antara dua perkara itu, mana yang kau rasa terbeban dengannya, berat bagimu, susah bagimu, maka ikutilah yang berat itu, yang kau rasa lebih berat, lebih susah itu, lebih payah. Sebab tidak akan terasa berat terhadap hawa nafsu kecuali yang hak. Yakni nafsu manusia ni dia akan kontra dengan kebenaran-kebenaran ni, yang hak ni, yang baik, yang betul ni, dia akan berlawan. Maka dalam kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-205 ni, Syekh Ibn Atha nak beri kita pedoman dalam memilih perkara-perkara yang lebih baik dalam keadaan kita ni sama-sama. Dua-dua perkara itu baik belaka, bukan antara baik se tak baik se. Kalau bandingan antara baik se tak baik se, memang kena pilih yang baik lah. Sekarang ni antara baik-baik belaka, dua atau tiga tak kira lah. Hak mana kita nak utamakan? Maka pedoman yang diberikan oleh Syekh Ibn Atha, tengok mana yang kau rasa lebih berat antara pilihan-pilihan tu. Berat dengan arti
Hawa nafsu merasa payah sikit, berat sikit berbanding hak lain-lain tu. Antara kebaikan-kebaikan yang ada tu, kau merasa lebih berat, lebih susah, lebih terbeban dengannya. Itulah pilihan yang utamanya. Apa asasnya? Syekh Ibn Atta' beri pedoman gini ni, apa asasnya? Kan asasnya dia kata nafsu kita ni memang kontra dengan yang baik tu, yang hak tu, berlawan semua. Jadi hak dawa penak tu, hak antara pilihan yang ada tu lah, hak tu lah hak molek sekali. Kontra dia tu. Baik. Jadi perkara ini kita kena tengok secara yang lebih detail sikit. Asas yang disebut tadi tu, bahawa memang nafsu manusia ni kontra dengan kebenaran, dengan hak. Apakah semua nafsu manusia seperti itu? Ini pertanyaan yang perlu kita teliti sikit. Supaya kita tahu dalam suasana mana pedoman ni baik untuk kita gunakan. Dalam keadaan lain pula bagaimana? Baik. Nafsu manusia ni, jiwa manusia ni, jiwa lah. Nafsu ni jiwa. Kalau kita tengok dalam Al-Quran pun, perkataan-perkataan yang digunakan untuk menjelaskan diri manusia ni kadang-kadang menggunakan perkataan nafsu, kadang-kadang menggunakan perkataan qalbu, kadang-kadang menggunakan perkataan ruh, dan sebagainya lah. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih telah menguraikan perkara ini dengan panjang lebar dalam kitab Ihya dia tu. Dan juga telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Samad Palembang di dalam Sayyidus Salikin tu. Jadi nama-nama tadi tu tak kira dinamakan ruh ke, nafsu ke, qalbu ke, atau nama-nama perkataan-perkataan lain, iaitu perkataan yang biasa digunakan lah. Dia sebenarnya menunjukkan kepada perkara yang satu je, perkara yang sama, iaitu diri manusia yang batin tu, diri manusia yang rohani tu. Nak namakan dia ruh ke, qalbu ke, nafsu ke, akal ke, namalah. Semuanya tu merujuk kepada satu benda, diri manusia tu, hak batin tu, hak rohani tu. Cuma nama-nama tu berbeza-beza dilihat dari aspek fungsi dia. Fungsi berfikir, orang panggil akal. Fungsi berkeinginan, bagi nafsu. Fungsi berperasaan dipanggil qalbu. Fungsi hidup tu orang panggil ruh, nyawa, ruh. Dan kemudian fungsi-fungsi lain lagi lah, tengok kadang fungsi yang berbeza. Jadi bendanya satu. Baik, sekarang perkataan yang kita guna ambil perkataan nafsu lah. Sebab kita ni dalam penggunaan kita hak biasa ni, bila sebut nafsu tu, kefahaman kebanyakan kita ni merujuk pada keinginan hak uduh-uduh tu. Hak yang biasa kita guna perkataan ni. Sebut nafsu je dalam penggunaan masyarakat kita, keinginan hak buruk-buruk tu, nafsu lah. Terutamanya melibatkan nafsu kelamin dan sebagainya lah. Baik. Sebenarnya nafsu ni dari segi pengertiannya dia lebih luas. Bukan saja nafsu kelamin, itu sebahagian je. Nafsu makan, nafsu nak dengar benda sedap-sedap, nafsu nak tengok benda molek-molek, keinginan-keinginan lain lagi, nak kemuliaan, pangkat, kedudukan, kekayaan, kemahuan-kemahuan tu. Semua itu cabang-cabang nafsu. Banyak cabang dia. Baik, jadi baik, sekarang nafsu manusia ni dia banyak martabat, banyak peringkat dia. Peringkat rendah sekali, hak bawah sekali dinamakan ammaratun bisu, yakni yang cenderung, yang tertarik kuat kepada keburukan dan kejahatan, cenderung ke situ. Tu kelas nafsu hak rendah sekali, martabat manusia. Dan ini yang difirmankan dalam Al-Quran. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu manusia ni memang benar-benar dia. La'ammarah tu memang cenderung kepada keburukan dan kejahatan. Dia banyak cenderung ke situ. Jadi nafsu hak jenis itu tu, keinginan, kecenderungan, suka nak buat benda-benda yang buruk tu, itulah maqam nafsu ammarah.
Cuma kita ni sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, kita lawan lah, tak ikut. Dorongan nak buat uduh-uduh ni ada kecenderungan tu. Tapi tak boleh lawan gitulah. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Tapi nak kabarnya, maqam nafsu kita adalah ammarah bisu masa tu. Dorongan tu sentiasa ada. Dorongan, kemahuan, tarikan ke arah buruk tu sentiasa timbul. Kecenderungan ke arah benda-benda yang buruk, yang berlawan dengan syarak ni, itu jadi tabi'i dia, jadi sifat dia. Maka siapa saja yang kedudukan jiwa dia, keadaan hati dia macam tu, maka maqam nafsunya dinamakan ammarah. Baik. Kemudian nafsu manusia ni boleh ditingkatkan kesucian dia. Boleh ditingkatkan kebersihan dia itu. Manhajnya, caranya itu di dalam Al-Quran dinamakan tazkiyatun nafsi. Tazkiyah itu istilah Al-Quran. Apa katanya dipakai dalam Al-Quran? Diambil daripada firman Allah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah, berbahagialah orang yang menyucikan dia. Membersihkan, berusaha untuk membersihkan nafsu dia tu, jiwa dia tu. Dia akan berjaya, dia akan beruntung. Tapi orang yang mengotorkan dia, membiarkan dia dalam keadaan kotor, tidak diusahakan untuk disuci bersihkan, maka celakalah dia, rugilah dia. Jadi itu manhaj, itu cara untuk menyucikan jiwa. Baik, apa yang saya nak sebut, jiwa ni boleh disucikan, boleh dibersihkan, boleh ditingkatkan kesuciannya. Maka tingkatan-tingkatan kesucian jiwa manusia itu telah diistilahkan oleh ulama tasawuf dengan istilah yang berbagai-bagai. Tingkatan-tingkatan dia itu. Iaitu dinamakan selepas ammarah tu dinamakan lawamah. Selepas lawamah dinamakan mulhamah ataupun mulhimah pun boleh, tengok huraian macam mana lah, boleh dua-dua boleh belaka. Tapi biasa digunakan mulhamah lah. Kemudian jadi kepada mutmainnah. Lepas tu dia pecah lagi alu-alu radiyah, mardiyah, kamilah tu pecahan dia lah. Jadi nama-nama ni ammarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah ni, ini merupakan tahap kesucian jiwa manusia. Apabila jiwa manusia ni pekat kecenderungan tabi'i ni kepada keburukan, kejahatan, terikat kuat keinginan dia tu, masalah dia buat cerita lain. Mungkin kerana dia malu kat orang, atau mungkin kerana dia ada ilmu sikit maka dia lawang. Tapi tabi'i jiwa dia tu yang cenderung, yang mendorong kepada kejahatan tu, itu menunjukkan maqam nafsunya, ammarah bisu. Kalau jiwanya berjaya disuci bersihkan, ditingkatkan, maka dia akan jadi lawamah. Lawamah ni dia masih ada keinginan, kecenderungan nak buat buruk tu, dan kadang-kadang terjatuh buat, tapi dia sedar, dia insaf. Dia cela diri dia. Dia akan burukkan diri dia. Dia cela diri dia sendiri. Buat apa aku gini, buat apa gini. Dia ada penyesalan. Dia ada penyesalan, dia ada keinsafan, tapi dia tidak teguh lagi. Sampai masa dia kalah lagi dengan kemauan dia, jatuh lagi. Sedar lagi. Cela diri dia, buat apa aku jahat gini, aku tak ampun dah. Tapi dia berbolak-balik. Naik turun. Itu ehwal bagi nafsu lawamah. Dia buat terjatuh, dia sedar, dia insaf, dia cela diri dia. Dia nampak mana baik, mana buruk. Dia tahu bahawa dia telah melakukan keburukan dan dia tahu benda tu buruk. Dan dia cela diri dia. Tapi oleh kerana saki-baki nafsu tu masih lagi mencengkam diri dia, maka turun naik tu sentiasa berlaku. Jatuh kadang-kadang terlibat, terjatuh melakukan keburukan, dia sedar, dia baiki. Apa maksud? Jatuh lagi, lawamah. Bila dibersihkan naik sikit lagi tingkatan, dia akan pergi kepada mulhamah. Yang ni banyak cenderung kepada kebaikan. Mulhamah ni menurut ulama-ulama ahli tasawuf ni, dia kata sudah berbau kewalian. Sudah bau. Sudah ada bau-bau kewaliannya tu. Mulhamah. Orang yang kalbunya terdorong ke arah kebaikan, cenderung ke arah kebaikan. Bukan tak ada salah, kadang-kadang berlaku juga terjatuh, tapi itu dalam keadaan qada yang kecil, qada yang rendah berbanding dorongan kebaikan dia tu. Kecenderungan dia kebaikan, gerak hati dia ke arah kebaikan tu lebih besar, lebih tinggi, lebih mendominasi lagi.
Maka sesiapa jiwa yang macam tu dinamakan mulhamah, yang diilhamkan kebaikan oleh Allah, atau yang mendengar ilham gerak sama ada daripada Allah ataupun daripada malaikat atau sebagainya. Dia dengar gerak-gerak tu. Kerana dalam diri kita ni sentiasa ada gerak-gerak tu. Sentiasa ada gerak-gerak. Dalam hadis disebut, dalam diri manusia ni ada lammatan, ada 2 bisikan. Lammatu minal malak, satu bisikan datang daripada malaikat. Yang kedua, lammatu minasyaitan, ada juga bisikan daripada syaitan. Dan kuncu-kuncu dia lah sentiasa mendatangi jiwa manusia ni. Jadi orang ni dia dengar bisikan mana. Nak tahu dia dengar bisikan mana, dia tengok jiwa dia sendiri tu hitam ke putih. Kalau jiwa dia hitam, yang kedengarannya adalah bisikan-bisikan setan lah. Bisikan malaikat tu tidak dengar. Bukan tak ada, tidak dengar. Tapi kalau jiwa je putih, yang kedengaran pada jiwanya adalah bisikan-bisikan daripada malaikat. Yang ini kebaikan lah. Dan Nabi beritahu tanda. Antara alamat-alamat tanda bisikan daripada malaikat ni, i'adun bil khair, menjanjikan kebaikan-kebaikan, mendorong kepada kebaikan-kebaikan. Wa tasdiqum bil haq, membenarkan kebenaran-kebenaran yang diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis tu. Mari timbul tasdik, oh betul sungguh, oh ya sungguh. Apa-apa kebenaran yang diberitahu dalam Al-Quran hadis tu, maka timbul tasdik dalam hati, oh ya, betul sungguh. Dengan arti tasdik bertambah yakinnya itu. I'adun bil khair, ni dorongan-dorongan kebaikan tu sentiasa menarik kalbu dia tu ke arah kebaikan-kebaikan. Khawatir-khawatir tu hak baik-baik ya, yang menggerakkan diri dia tu, yang mendatangi kalbunya tu. Itu alamat-alamat mari daripada malaikat secara mudahnya. Maka demikianlah, daripada syaitan terbaliklah. Kalau khawatir ni datang daripada syaitan ni pula, i'adun bisyarr, yakni menjanjikan keburukan-keburukan, yakni khawatir-khawatir lihat sangat buruk-buruk saja maksud. Nak tahu baik buruk macam mana? Tengok Al-Quran dan hadis lah. Neraca dia tu. Baik buruk duduk situ belaka. Jadi dorongan-dorongan buruk ni datang dalam hati, itu mari daripada syaitan. Yang kedua, takzibun bil haq, menjadikan kita ni jadi ragu-ragu terhadap kebenaran. Bukan ragu dengan tidak percaya. Kalau tak percaya itu, kebenaran tu boleh rosak iman kita. Sekarang bukan itu, mari yedok kekuatan yakin tu tak kuat. Keyakinan kan tak kuat. Jangan terjemah ragu. Ragu tu kalau menyebabkan keyakinan iman kita, memang batal lah iman kita. Sekarang mungkin tidak ke situlah. Tapi dorongan keyakinan atas perkara-perkara baik tu tak mari, tak timbul. Perkabaran-perkabaran yang baik, kau membuat kebajikan, dapat berkat, kau bersolat, kau berzakat dan sebagainya, dapat kebajikan tu. Kau tak buat benda ni, hilang keberkatan tu, tidak berasa mana, tak timbul. Dan sebagainya lah, banyaklah kebaikan-kebaikan tu. Jadi nak beritahunya, nafsu manusia ni dia ada tahapan-tahapan kesucian dia, boleh disuci bersihkan. Jadi kalam hikmah ni adalah menurut fahamnya, dia merujuk kepada orang yang nafsunya duduk bawah-bawah lagi itu. Kecenderungan kalbu dia banyak budak buruk-buruk lagi itu. Sebab tu al-haq, kebenaran, kebaikan tu dia akan rasa berat sebab makau nafsu dia gitu. Tapi sekiranya dia diangkat oleh Allah, tingkatan nafsu menjadi lebih baik, mungkin pedoman lain pula lah pada dia tu. Ni arah biasa orang ramai kita ni. Roliknya begitulah. Sebab apa? Kerana nafsu masa itu adalah ammaratun bisu, cenderung kepada keburukan. Maka kebaikan dia itu lawan dia lah. Jadi sebab tu saya kata, tengok mana hak berat. Antara kebaikan-kebaikan kamu nak buat ni, mana terasa lebih berat, lebih susah. Maka pilihlah hak susah tu. Hak itu lebih tinggi nilai kebaikannya. Lebih tinggi nilai kebaikannya berbanding hak lain. Sebab apa? Tabi'in nafsu tadi berlawang dengan dia. Berlawang. Tapi kita kena tengok juga, ada riwayat lain pula beritahu, warna pula ni. Antaranya kita dengar hadis Nabi. Nabi kata, istafti qalbaka wa in aftakal muftun. Tanya dirimu. Tanya kalbumu.
Sekalipun orang lain beri fatwa macam-macam gitu ni pun jangan pakai. Istafti qalbaka. Tanya kalbumu. Tadi nak tanya. Kalau kita faham selarah belaka, kan nafsu kita kan cenderung kepada keburukan. Apa duk tanya dia pula? Memangnya khabar benda uduh-uduh lah. Kena tengok. Jadi kalbu ni merujuk kepada tingkatan yang lain pula lah. Iaitu orang yang hatinya tu cenderung kepada kebaikan, mutmainnah dan seumpamanya. Tanya masa tu. Apa-apa yang muskil tentang hal-hal yang keliru, istafti qalbak. Tanya kalbumu. Hak pertama tu jangan ikut berat tu. Jangan ikut kemauan. Hak senang, hak munak tu jangan ikut tu, ikut payah. Tapi dalam hak yang saya khabar tadi tu, suruh tanya, suruh ikut. Istafti qalbaka. Tanya hatimu. Wa in aftakal muftun tu. Biarlah orang lain khabar ke mana pun jangan layang, jangan pakai. Tanya kalbumu. Jadi berarti kita fahamlah. Ini dua situasi yang berbeza. Dua keadaan yang berbeza. Tapi kalau kita makan amarah tanya juga, memang ya suruh uduh-uduh sajalah. Tanya hatimu kau, memang nafsu kita ni amarah tu bisu. Berat. Jadi qalbaka tu sekalipun macam saya kata tadi, istilah nafsu ke kalbu ke dia merujuk kepada benda yang sama. Tapi pada fungsi dan tahapan yang berbeza. Baik. Jadi nafsu manusia ni memang itu ciri dia. Sebab itu kalau kita membiarkan, kalau kita lock dia tanpa kita berusaha untuk menyucikan dia, dia akan membawa perkara yang buruk pada kita. Kita kena beringat semua benda ni. Bahawa elemen aspek batin ni, yang ilmunya ilmu tasawuf tu, perlu. Tapi nak buat guna learning, zaman learning, tanggapan sebahagian orang kita, ilmu tasawuf ni tak perlu. Tak perlu. Setengah tu pula bukan tak perlu, tak betul. Ilmu tak betul lah, ilmu sesat lah. Ni bukan orang-orang lain, alim ulama kita juga lu cakap gitu tu. Bukan hak jahil tu aling-aling juga ni. Tapi nak kata apa, kau masing-masing. Kita tak heran lah. Sebab Nabi beri isyarat dah. Nabi beri isyarat dah. Bahawa antara ilmu yang awal yang akan diangkat oleh Allah, ilmu ni. Ilmu khusyuk, kata Ubadah bin Samit. Mu nak tahu tak ilmu apa yang mula-mula sekali yang diangkat oleh Allah ni? Kata, ilmu khusyuk. Ilmu khusyuk. Dah ilmu khusyuk tu ilmu benda. Ilmu yang khusyuk itu adalah zauq, perasaan, kalbu. Jadi ilmu yang berkait dengan kalbu itu sudah tentu itu adalah ilmu tasawuf. Kerana kita ni ada dua amal, amalan yang zahir dan amalan yang batin. Maka khusyuk itu amalan batin kita, kalbu kita. Maka kalau amalan zahir itu ilmunya ilmu fiqh, ilmu syariat. Maka amalan batin ni ilmunya ilmu tasawuf. Ilmu itulah antara yang awal yang akan diangkat oleh Allah. Jadi tak peliklah kalau ada orang yang mengingkarinya ataupun menyesatkannya ataupun rasa tak perlu, tak rasa peliklah. Memang ini zaman dia dah. Nak kata apa? Cuma ilmu ni tak akan padam. Akan sentiasa ada. Al-Ghazali merujuk kepada satu hadis Nabi untuk merujuk kepada satu hadis Nabi untuk menyatakan bahawa disiplin ilmu ni dan ahli dia tu akan sentiasa ada sepanjang zaman. Apa? Imam Ghazali merujuk kepada hadis, lan tazala ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan sentiasa ada ta'ifatun min ummati. Ta'ifah ni kalau ngaji bahasa Arab, dia nakirah. Nakirah ni pertama sekali dengan mana tak dikenali. Yang kedua banyak. Beratah. Tapi kecil-kecil. Kelompok kecil. Ta'ifatun min ummati ni berselerok kali ni. Zahirina 'alal haq. Mereka ni berada di atas kebenaran. Perjalanan mereka lurus. La yadurruhum man khazalahum. Yang memudaratkan mereka ni, orang-orang yang melawan mereka, musuh mereka ni tidak dapat merosakkan mereka, memudaratkan mereka. Tetap akan ada lah. Jadi nak beritahunya, memang ilmu tasawuf ni saya nak kait dengan masalah ni lah. Bahawa kalau kita membiarkan nafsu ini
tumbuh dalam kalbu kita dan tidak berusaha untuk kita belajar selok belok tentang benda tu dan berusaha untuk mengikis dia tu, dia akan bawa bahana yang berat. Ni saya nak kabur sikit bahana-bahana dia ni. Yalah kita sebut acap kali pun tak apalah. Bahana-bahana dia ni. Cuma saya nak kait tadi tu, nak kata apa dah. Zaman learn ini, ilmu yang membahaskan tentang benda ni sudah tentu ilmu tasawuf lah. Tapi nak buat macam mana? Ilmu ni orang anggap sesat lah ni. Sesat lah, tak perlulah, tak ada dalam agama. Nak macam Syekh Abdul Wahab Syekh Rani kata, seperti yang dinukilkan oleh yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Samad Palembang, siapa yang kata ilmu tasawuf ni tak ada dalam Quran hadis, kufur dia. Jadi apa benda kesan buruk dia ni? Kesan buruk pada kita ni, pertama sekali dia menjadi sebab amalan kita banyak rosak. Bila amalan kita banyak rosak, apa natijahnya? Na'udzubillah, kita bankrupt di akhirat. Bankrupt. Mungkin banyak kita buat amalan, tapi kita tak sedar kita buat benda lain yang merosakkan amalan kita tu, sehingga tidak dikira di sisi Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada semua ni. Jadi implikasi dia, kita bankrupt di akhirat. Dan nak ke kita nega lelah berdoa. Akhir kali bukan saja modal tak balik, berhutang pula. Na'udzubillah. Dirosakkan oleh riak, dirosakkan oleh ujub, oleh takabur dan macam-macam sifat-sifat lain, oleh ghaflah hati itu. Satu. Yang kedua, dia boleh menjadi sebab manusia ni hilang pertimbangan. Orang buat salah, dia tahu dia salah tu boleh tahan lagi. Tapi dia buat salah, hak salah tu dia rasa betul. Dia berat. Dia buat salah kerana dia anggap hak salah tu betul. Nimbang rosak. Bukan barang tak cukup timbangan. Nimbang tu rosak. Kalau nimbang molek, kita boleh tahu barang ni cukup tak cukup. Tapi kalau nimbang rosak, tak tahu. Berat mana-mana tak tahu ni. Kena tipu kedok ni barang kita ni. Nimbang rosak. Sebab apa boleh jadi gini? Di dalam hadis Nabi ada sebut bahawa kalbu manusia ni akan terdedah pada fitnah yang banyak. Banyak fitnah. Udan ni mari. Riwayat Imam Muslim. Banyak fitnah mendatangi kalbu manusia ni. Kalbu kita pula ni, mana-mana hak yang asyrabah ni dia serak, dia terima. Mari khawatir buruk litasan buruk ni dia terima. Dorongan-dorongan litasan uduh-uduh ni datang daripada nafsu dan setan ni, dia pakai. Dia terima. Sama ada kerana kejahilan dia tidak tahu, maka khawatir-khawatir buruk ni menjadi pakaian dia lah. Bila banyak doa lalu, jadi sifat kalbu dia lah. Ataupun dia alim, tetapi mata hati dia tu tak cerah molek, tak terang molek. Jadi terbabah juga, termakan juga khawatir-khawatir buruk ni. Akhir sekali jadi perangai. Sehingga Nabi kata, sehingga kalbu manusia dia akan jadi kalkuzi mujakhayan. Seperti nyebok air. Nyebok orang dulu buat nyebok air ke purung. Kapurung tu wanita kan. Awak nyebok air tu. Ni purung yang duduk terbalik. Maksudnya benda tu berfungsi untuk awak takung air. Memang dia bawah hitam, tak apalah hitam tu, tapi fungsi dia awak takung air. Ni dah lah hitam hidup terikuk gini ni. Dah lah air dah lekat, hitam beletung. Nabi nak beritahu kerosakan kalbu kerana pengaruh nafsu buruk ni yang dibiarkan. Rosak. Jadi penuh nafsu, alat nimbang jadi rosak. Nabi kata la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Hak mana ma'ruf dia tak kenal dah. Hak ma'ruf dia nampak mungkar. Hak mungkar pula dia nampak ma'ruf. Na'udzubillah. Jadi kelabu mata. Hilang pedomang. Baik nampak buruk, buruk nampak baik. Padang. Kalau dulu orang buat jahat, dia tahu jahat. Tapi bila ni buat jahat, dia kata molek. Susah gitu. Neraca nilai manusia rosak. Puncanya kerana rosak bahagian tadi tu. Kalbunya rosak. Ini bahaya.
Yang ketiga, bahaya nafsu ni, kalau dia menghinggapi kalbu manusia ni, pengaruh nafsu ni, dia menjadikan kita berada pada taraf orang yang fasik tanpa kita sedar. Jadi fasik tanpa sedar. Mana boleh jadi gitu? Baik, apa benda fasik? Fasik ni orang yang mengekali perbuatan salah dia tu. Dia tak baik langsung, berterusan di bahasa. Contohnya macam, dia dah semayang, dia tak tahu gitu ya. Kalau dia buat salah, dia insaf, dia sedar dibaiki, kemudian jatuh lagi, itu cerita lain. Itu termasuk dalam kriteria lain pula. Itu termasuk, mudah-mudahan termasuk dalam apa yang disabdakan, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia ni banyak salah. Wa khairul khata'in tawwabun. Sebaik-baik di antara orang yang banyak-banyak salah ni, memang itu tabiat manusia, orang yang banyak bertaubat, banyak dia insafi diri dia, banyak dia sedar diri dia tu, dibaiki, jatuh lagi tu hal lain. Itu memang dorongan nafsu kerja dia dah. Tapi dia sentiasa ada kemahuan untuk baiki, untuk sedar tu. Tu. Sebaik-baik orang yang salah, begitu keadaan dia. Masuk situ pula. Tapi hak elok ni, dia akan menjadikan orang fasik. Kesalahan yang berterusan. Baik. Kesalahan pula kita kena tengok pecah pada dua. Ada kesalahan yang zahir, ada kesalahan yang batin. Dosa ni, wajtanibu zahiral ismi wa batinahu. Jauhilah dosa yang zahir dan dosa yang batin. Jadi ada dosa hak nampak, ada dosa hak tak nampak. Dah dua-dua ni beza tak, sama hak tula je. Dosa tu tak dosa. Kalau kita tak semayang, dosa besar. Kita sikap takabur pun dosa juga. Jangan anggap benda kecil, sama-sama besar je belaka. Sebab tu Imam Ghazali menulis Minhaj Al-Abidin untuk menjelaskan ni. Kerana pada zaman dia tu, orang hanya tengok masalah amalan dan kejahatan zahir saja. Hak batin orang lupa dah. Imam Ghazali tulis Minhaj Al-Abidin. Nak khabar kat orang bahawa hak batin ni serupa dengan zahir juga. Kata Imam Ghazali, Allah Ta'ala perintahkan engkau supaya bersembahyang. Tuhan yang sama perintahkan engkau supaya ikhlas. Bila Tuhan melarang kita, sama ada menerusi ayat Al-Quran ke hadis ke, supaya jangan riya, supaya jangan mencuri, maka Tuhan yang sama juga melarang kita jangan riya. Larangan yang serupa, tarahnya sama. Tapi zaman tu orang lupa, orang nampak salah zahir ni, hak zahir saja je. Hak batin-batin orang dah ambil Ghazali tulis Minhaj Al-Abidin, bahkan menulis karya besarnya itu Ihya Ulumuddin. Ihya tu nak hidupkan ilmu agama. Bukan ilmu agama tak ada zaman tu, ilmu agama mati, tidak dihayati, dilupakan. Jadi nafsu ni dia boleh bawa kita kepada keadaan tu tanpa kita sedar. Jadi kesalahan manusia ni ada zahir, ada batin. Mana-mana kesalahan ni yang dikekali, maka dia akan menjadikan orang yang terlibat tu pada martabat orang fasik. Kalau kita kekal dok semayang, fasik. Tapi kalau kita kekal dalam kalbu kita ni dengan sifat takabur, dengan ujub, dengan riak, betul sang dak bagi langsung, sama tarafnya. Fasik juga. Maka sebab tu kata Imam Malik. Fahami kata-kata Imam Malik? Saya kata ni sebab adalah saya rujuk ke mana-mana. Imam Malik kata, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. Siapa yang berfiqh, maksudnya belajar ilmu fiqh zahir saja dan beramal amalan zahir saja, wa lam yatasawwaf, tapi tidak bertasawuf, tidak belajar ilmu tasawuf yang batin ni dan tidak mengamalkannya atau memenuhi tuntutannya, faqad tafassaqa, dia jadi fasik. Jangan marah. Kita hanya kabar je untuk sama-sama, itu pun untuk sama-sama beringat. Kita bukan nak tunding sini, untuk sama-sama kita beringat. Jadi nafsu manusia yang dibiarkan menguasai kalbu ni menjadi sebab juga dari segi bahayanya meletakkan kita pada taraf kita jadi fasik tanpa kita sedar. Na'udzubillah. Jadi punca nafsu. Baik, kemudian kalau kita tengok, sebab itu Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syazili radhiyallahu anhu, apa dia kata?
man lam yataghalghal fi ilmina hadha mata wa huwa musirun 'alal kabair. Siapa yang tidak berkecimpung dalam ilmu kami ni, tak ngaji sungguh, tak belajar molek ilmu kami ni, dia mati kerana dia tak sedar. Dia mati dalam musirun 'alal kabair, yakni berterusan dalam dosa besar. Tu kata Abbas Syazili, tidak sedar, tanpa sedar. Kita tak sedar, sebab kita tak ngaji. Apatah lagi kita anggap ilmu dia penting. Ataupun tanggapan kita macam-macam. Hok anggap sesat pun ada, salah pun ada, tak penting pun ada, tak ada pun ada. Macam-macam. Ilmu ni tak ada lah. Setengah tu pula hok baik sikit. Ilmu ni untuk kelas-kelas tinggi lah. Kelas-kelas kita ni tak perlu lagi. Macam-macam mesej lah. Itu baik belaka lah. Senada je. Cuma kasar haluh je. Lebih kurang je. Na'udzubillah. Na'udzubika minka ya Allah. Baik. Macam mana nafsu boleh merosakkan ni? Tak apalah kita pergi lari jauh sikit. Ni pergi pedomang ya. Tapi saya nak apa pedomang supaya kita nampak. Sebab apa kita pedomang gitu tu? Nafsu ni keinginan, kecenderungan. Baik, kecenderungan ni naluri manusia. Tak boleh nak buang tu jadi malaikat kita ni. Takkan malaikat kalau buang. Dia tak boleh nak buang. Cuma kecenderungan tu dia ada tebal nipis, berat ringan. Hak masalahnya bila dia menebal dalam diri manusia. Lalu dia akan berkeinginan kepada hal-hal yang buruk. Itulah yang negatif. Atas keinginan nak makan, nak minum dalam diri manusia. Dan baik benda tu. Itu sifat basyariah. Tapi bila ditebal dah lalu dan mula terpaut dengan hal yang buruk, maka itulah yang membinasakan. Itu kunci dia dalam apa yang diriwayatkan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Gila dunia, tarah gila. Nak tu tarah gila tu. Gila dengan arti kemahuan yang kuat. Kuat kemahuan tu. Nak kepada pangkat, kedudukan, jawatan, nama lah, itu kekayaan, macam-macam. Nok yang berlebihan tinggi. Bila nok tinggi ni, kadang-kadang dia tak tengok dah hitam putih dah. Dia tak tengok hitam putih. Bila nok tinggi ni, lupa. Dia nampak serupa je. Hitam putih jadi serupa. Kelabu mata lah. Ibarat na'udzubillah. Mudah Allah Ta'ala jauhkan kita daripada. Dan penyakit ni kalau menghinggapi kalbu ulama', bahayanya berganda. Berganda bahayanya. Ulama' ni kalau dia soleh, kebaikan dia itu berganda. Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaat. Ia ajar orang-orang ni pelajar berkembang-berkembang, berganda manfaat dia. Tapi kalau dia rosak dengan qalb nafsu yang tidak diusahakan untuk ditazkiyah, kejahatan yang ditimbulkan tu berganda juga. Berganda. Na'udzubillah. Kita dengar hadis Nabi Al-Ghazali sebut dalam Minhaj Al-Abidin. Apa kata Ghazali? Dia menukilkan hadis. Fasayati alaika zamanun. Kamu akan datang. Kamu akan didatangi oleh satu zaman, satu masa. Qalilun ulama'uhu, kasirun khutba'uhu. Ulama' sungguh ni tak ramai. Hak ramainya juru cakap, penceramah. Dua-dua ni pandai belaka ni. Tapi hak pertama disebut ulama' yang alim sungguh. Yang kedua yang menyampaikan khutbah, pembidatu, juru cakap. Hak ni hak ramai. Kamu zaman ni akan datang kepadamu, kata Nabi. Kasirun su'aluhu qalilun mu'tu. Hak minta, hak cari ramai, hak beri tak ramai, tak banyak. Baik. Cuba perhatikan di hujungnya. Apa kata Nabi? Al-hawa fihi qaidul ilmi. Hawa nafsu yang memandu ilmu. Itu bahaya. Kita ilmu ni nur, cahaya, pandu kita. Ini baik, ni buruk, tak boleh ni. Itu fungsi ilmu. Nur. Nur memberi pedoman kepada kita. Tapi kalau kalbu kita dipengaruhi oleh nafsu buruk, nafsu kita pula duduk handle, duduk ngejah ilmu tu. Biar sesuai dengan kemahuan. Na'udzubillah. Dia akan merosokkan agama. Akan memusnahkan agama. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauh kita daripada penyakit-penyakit ini.
Orang mengaji ilmu usul fiqh ni, kalau nak tipu orang pun mudah. Kaedah fiqh tu bukan orang tu, tipu orang Melampau. Kalau orang mahu ilmu usul fiqh. Bukan nak kata benda, ilmu tu molek, bagus. Kaedah-kaedah dia tu, orang boleh pakai untuk sepelek orang. Nak kaburnya. Atas orang lah. Atas diri dia lah. Atas diri. Jadi kalau dia orang yang jujur, maka baiklah ilmu tu bermanfaat. Tapi kalau dia orang sepelek, maka sepeleklah buah dia tu. Na'udzubillah. Ini kerosakan. Jadi nak beritahu balik kepada asal. Balik kepada tajuk asal kita ni, iaitu bila Syekh Ibn Atta ajar kita, bila kita berada dalam keadaan persimpangan antara kebaikan-kebaikan, ada nak pilih hak mana, mau pilih hak berat. Hak berat tu sebab apa? Kerana tabi'i nafsu tu berlawan dengan al-haq, yang baik, hak benar ni. Jadi ini sudah tentu merujuk kepada kedudukan nafsu kebanyakan kita lah. Adapun hadis yang saya sebutkan tadi, istafti qalbaka wa in aftakal muftun, itu hal-hal lain. Merujuk ke, macam saya kata, nafsu manusia ni boleh dibersihkan sampai tahap dia jadi mutmainnah. Tanyalah dia dalam keadaan sama-sama ni, tanya qalbum. Tapi kalau tanya pada nafsu ammarah ni, memanglah dia bawa kita dalam gaul lah. Dia bawa kita. Itu dia. Baik, demikianlah Syekh Ibn Atta memberi pedoman kepada kita dalam menghadapi sesuatu yang sama-sama. Dia tengok mana hak kita rasa berat, dua-dua tu baik. Mana nak pilih hak, supaya nak utamakan dia. Nak buat mana ni? Dua-dua ni. Nak pergi umrah ke nak jaga mak? Pilih. Dua-dua baik belaka tu. Baik belaka ni. Tengok mana rasa payah berat. Buat payah. Pilih hak berat tu. Payah. Pedoman kebanyakan kita hari ni. Dalam kadang-kadang pilihan lah. Kebaikan yang ada pilihan. Tadi oleh kerana sudah masuknya isyarat, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung huraian kalam hikmat ini pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.